Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam yang sebenar. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita di tengah hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya marilah kita panjatkan syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana masih memberi peluang kepada kita hidup di atas muka bumi. Mudah-mudahan sepanjang kehidupan, sakibaki kehidupan kita dipenuhi dengan amal ibadat pada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sakibaki kehidupan yang Allah masih lagi memberi peluang kepada kita menjadi penyebab kepada kita selamat daripada dihumbankan ke dalam neraka, dan kita semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau hanya setakat umur yang panjang itu bukan penentu kepada hidup kita itu baik. Kehidupan kita baik bukan berdasarkan kepada semata-mata umur panjang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, man tala umra khairun nas, sebaik-baik manusia man tala umrahu, orang yang dipanjangkan umur oleh Allah, wa khairu amal, dan baik amalannya, wa syarrun nas, dan sejahat-jahat manusia. Siapa dia manusia yang jahat? Man tala umrah, orang yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syarru amal, dan buruk amalannya. Jadi tuan-tuan ni, dua-dua manusia yang baik, manusia yang jahat, kedua-duanya tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, dua-duanya tuan-tuan panjang umur. Sebab tu panjang umur bukan penentu baik kehidupan manusia.
yang menjadi baik kehidupan manusia apa tuan-tuan? Amalan dia. Kalau amalan dia baik, maka baiklah manusia tersebut. Dan kalau buruk amalan dia, maka buruklah manusia tersebut. Inilah tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mulk, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu surah yang mempunyai 30 ayat. Nabi kata suratun minal Quran ma hiya illa 30 ayat qasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya tabarak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu surah daripada Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat. Ia akan membela orang yang membacanya sampailah ia memasukkannya ke dalam syurga. Surah tersebut ialah surah Tabarak, iaitu surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk ni Nabi kata apa? Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita apa tuan-tuan? Ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya tuan-tuan, Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kerana apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Tujuan dia ialah nak uji manusia, nak uji kamu sekalian. Siapa dia kamu? Kita lah. Jadi tuan-tuan ni, uji untuk apa tuan-tuan ni? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya? Ahsanu amala, yang paling cantik amalannya. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, wa huwal azizul ghafur, Allah Maha Perkasa. Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Mana dia tuan-tuan ni? Janganlah ada di kalangan kita yang cuba bila beribadat, ibadat ikut dan saja. Ingat Allah Maha Perkasa, jangan cuba lawan dia. Ghafur, Allah Maha Pengampun. Pengampun tu pada siapa? Pada orang yang belum beribadat secara yang paling baik. Maka beribadatlah dengan cara yang baik. Ingatlah bila kita kembali beribadat dengan cara yang baik, Allah Maha Pengampun. Jadi tuan-tuan, ahsanu amala itu ibadat yang paling baik. Mana dia tuan-tuan ni sidang jamaah yang dirahmati Allah? Ukuran paling baik itu ialah tuan-tuan adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila kita beribadat, beribadatlah dengan cara yang paling sempurna. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada tengah hari ini saya ingin kongsi dengan tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya petik dalam satu buku, 62 amalan pembuka pintu syurga. Kita semua tuan-tuan ni, kalau manusia itu waras, semua akan nak masuk syurga. Betul tak? Bila ditanyakan nak masuk syurga ke nak masuk neraka, orang yang waras dia akan kata nak masuk syurga. Betul tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam satu buku yang saya pegang ini, bentuk dia macam ni. Jadi siapa yang memiliki buku ni bagus juga tuan-tuan. 62 amalan pembuka pintu syurga. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang saya ingin sebutkan pada tuan-tuan satu hadis yang merangkumi beberapa amalan yang menyebabkan kita akan masuk syurga. Bila kita amalkan secara yang paling baik, amalkan lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka penyebab kepada masuk syurga. Jadi tuan-tuan ni, hadis ini berbunyi, biasa sesetengah tempat bila saya bacakan hadis, bacakan ayat Al-Quran, saya minta jemaah ikut baca sekali. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh tuan-tuan ikut tak? Boleh? Jangan tidur dahulu. Nah, kan ada program jangan tidur dulu kan. Jadi kadang-kadang bila kita dengar kuliah ni, satu tempat yang memudahkan kita tidur. Malam payah tuan-tuan nak tidur. Nah, malam tu puas kita pusing kanan, pusing kiri, duduk telatang, terlingkup. Tak boleh tidur lah. Masa tak boleh tidur lah. Jadi tuan-tuan ni, kalau duduk dalam kuliah, mudah sangat. Yang paling mudah sekali dengar khutbah. Betul tak? Ni tak nak tidur ni hari ni, tak nak tidur. Lelap juga tuan-tuan. Kadang-kadang tak sedar. Jadi tuan-tuan, kalau ikut hadis ini, saya baca kemudian tuan-tuan ikut. Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Maksudnya tuan-tuan ni, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Biasa kadang-kadang ada hadis, ada ayat Quran ditujukan kepada manusia, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, itu untuk manusia. Dan ada kadang-kadang Al-Quran dan hadis Nabi ditujukan khusus untuk orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang itu khusus untuk orang beriman. Tapi hadis ini Nabi sebut kepada seluruh manusia. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Nabi seru kepada seluruh manusia? Jadi tuan-tuan ni, ada beberapa perkara yang perlu kita buat. Yang pertama, Nabi kata afshus salam, iaitu sebarkanlah salam. Mana dia? Selalulah ucap salam. Bila kita jumpa sesama kita, ucapkanlah salam. Bagi kita sesama mukmin sangat dianjurkan. Dalam satu hadis yang lain, Nabi menyebutkan bila ditanyakan oleh seorang lelaki, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, apakah amalan dalam agama Islam yang paling baik? Ayyul islami khair, apakah amalan dalam agama Islam yang paling baik? Ada dalam hadis yang lain ditanyakan ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Ya. Jadi tuan-tuan ni, dalam hadis yang kita baca ni, dia tanya khair, yang paling baik. Ya. Apakah amalan dalam agama Islam yang paling baik? Nabi jawab tut'imut ta'am. Yang pertama ialah jamu orang makan. Jamu orang makan ni tuan-tuan ni termasuk amalan yang paling baik dalam agama Islam. Kemudian Nabi sebut wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nabi kata yang kedua, ucapkanlah salam kepada siapa? Orang yang kamu kenal, dan juga kepada orang yang kamu tak kenal. Wa man lam ta'rif, orang yang kamu tak kenal. Jadi tuan-tuan ni, cara nak ucap salam ni, macam mana? Kepada siapa kita kena ucapkan salam? Kepada orang yang kita kenal dan juga kepada orang yang kita tak kenal.
Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, tak silap saya ada dalam hadis yang lain tanda dekat kiamat, orang mukmin hanya ucapkan salam pada siapa? Orang yang dia kenal saja. Rasa ada satu hadis kan, tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat, orang tu dia ucap salam pada orang yang dia kenal. Orang yang dia tak kenal, sorry, tak kenal, sorry dia kata. Nah, jadi tuan-tuan ni sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang Nabi suruh kita tuan-tuan ni ialah Nabi suruh kita ucap salam pada semua orang. Yang kenal kita ucap salam, yang tak kenal juga kita ucapkan salam. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, ucap salam ni makna dia Assalamualaikum, ya? Itu dapat 10 kata Nabi. Kita tambah lagi dengan warahmatullah, dapat 20. Tambah lagi wabarakatuh, kata Nabi, dapat 30. Itu maksima dia tuan-tuan. Berdasarkan hadis setakat itu sajalah, walaupun ada yang menambah lagi, wallahu alam dasarnya daripada mana. Yang Nabi sebut dalam hadis itu setakat itu saja, ya? Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, 30, 10, 20 ni ialah dapat pahala melaksanakan kebaikan 10, melaksanakan kebaikan 20, 30 tuan-tuan, ya? Yang paling bagus ambillah 30. Betul tak tuan-tuan? Sebab itu lebih untung. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang salam sedemikian kita tak boleh ucapkan kepada orang bukan Islam. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, tapi ada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, dia ucap salam pada kita. Betul tak? Tanda dia baik dengan kita, dia nak masuk dalam kumpulan kita tu, maka dia amalkan beberapa perkara. Nah, sehingga yang orang Islam buat walaupun dia bukan Islam, dia buat juga tuan-tuan. Contoh bagi salam, kita jumpa dia, hari ni apa khabar, kita tanya dia kata Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang yang kita tak kenal ni, Islam ke? Tak Islam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang bukan Islam pun kita dengar tuan-tuan, dia boleh baca ayat Quran. Betul tak? Kadang-kadang yang Islam sendiri pun tak pandai. Sebab tu bagi kita yang tak pandai baca ayat kursi, ya, malu dekat Iblis tuan-tuan. Iblis pun pandai tuan-tuan. Nah, Iblis kan ajar kepada Abu Hurairah ayat kursi tu, Iblis yang ajar pada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah bagi tahu pada Nabi. Nabi kata dia tu adalah pendusta, tapi apa yang dia bagi tahu pada kamu adalah benar. Iblis pendusta tuan-tuan, tapi dia cerita tentang ayat kursi ni, itu benar. Jadi tuan-tuan, makna dia bukan tuan-tuan jangan berpegang wahyu ada turun melalui Iblis juga. Tidak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, tuan-tuan, yang salam ni kita ucap sama-sama kita. Kalau ada orang bukan Islam ucap, biasalah. Yang kita tahu ajaran Nabi, jawab dia ialah wa'alaikum, wa'alaikum saja, ya? Sebab Aisyah pernah jawab wa'alaikumussalam, bila seorang Yahudi, wanita Yahudi bagi salam, Aisyah jawab wa'alaikumussalam. Maka Nabi tegur dia, jawab saja wahai Aisyah wa'alaikum. Tak ya Rasulullah, saya dengar dia ucapkan pada kita assalamualaikum, celakalah atas kamu. Maka jawab Aisyah wa'alaikumussalam, celaka balik atas kamu. Nabi tegur dia, tegur Aisyah, menjadi dalil kepada kita yang kita boleh jawab ialah wa'alaikum. Yang paling sahih tuan-tuan ni ialah kita jawab. Ada juga yang berpandangan diam saja, tapi saya lebih berpegang kepada jawab. Jawab macam mana? Wa'alaikum. Nah,
Tapi yang kadang-kadang yang jenis biasa dengan orang Islam ni, dia kata hang jawab tak penuh, dia kata. Tuan-tuan ni, jawab tak penuh, hang tak reti ke apa? Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada yang jawab alhamdulillah bila kita tanya macam mana buah bisnes hari ni, alhamdulillah bolehlah sikit-sikit, dia kata. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, jadi amalan yang pertama Nabi suruh kita tuan-tuan ni, ucapkanlah salam, sebarkanlah salam, jumpa sesama kita, jadi tuan-tuan ni kita ucap salam. Ada setengah orang, kalau tadi saya sebut jumpa sama-sama, yang kenal saja dia bagi salam, yang tak kenal dia tak bagi salam. Ada setengah pula di kalangan kita, yang kenal dia tak bagi salam. Dia jumpa yang kenal, dia kata apa? Oi, dia kata oi saja. Nah, oi mak, sebut nama aja, salam tak sebut. Jadi tuan-tuan ni, yang tak kenal dia bagi salam. Ini jadi terbalik pula. Jadi tuan-tuan, yang kita ni ikut sunnah Nabi SAW, yang kenal pun kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang tak kenal pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang saya bila jumpa orang Bangla, dia dulu bagi salam kat kita. Kita kadang-kadang nak bagi salam, takut dia India kan, dia jumpa dengan kita, dia bagi salam. Jadi rasa rugi, sebab pahala ucap salam tu lebih besar. Tak apalah tuan-tuan, jadi kita jawab pun dapat pahala jugalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, bila Nabi panggil manusia ni, yang pertama tadi afsyus salam, ucapkanlah salam, sebarkanlah salam. Yang keduanya wa at'imut ta'am, jamu orang makan. Termasuk juga dalam hadis yang saya baca tadi, ayul islami khair, apakah amalan dalam Islam yang paling baik? Ini tuan-tuan, jamu orang makan, beri orang makan. Dan jamu orang makan ni tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, tidak semestinya kalau kita nak buat secara besar-besaran. Dah, yang besar-besaran tu lagi baguslah tuan-tuan. Kita jamu orang makan, buat besar-besaran. Satu pejabat balai Felda ni kita panggil, kita sponsor untuk makan tuan-tuan. Nah, bagus tuan-tuan. Tapi kalau kita mungkin tak mampu sedemikian, janganlah sampai tak ada langsung kita jamu orang makan. Nah, kita pergi kedai kopi, apa nama? Kedai kopi pula, kafe kita, turun minum dengan kawan-kawan kita, ambillah peluang sekali-sekala kita belanja. Nah, tak apa-apa, aku bayar. Nah, yang kena belanja tu janganlah asyik kawan tu je belanja. Ya, kejap-kejap dia, kejap-kejap dia. Asyik dia saja tuan-tuan. Yang kita bila, tak apalah Ustaz, saya bantu dia untuk dapat amalan yang paling baik. Anda okey juga tuan-tuan ni. Kita ajak jom minum. Nah, bila time bayar buat tak tahu kan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, istilah Melayu menyebutkan apa? Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Asyik rasa je lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan patutnya kita balaslah balik. Kalau dia ni kadang-kadang ada juga yang jenis berebut tuan-tuan nak bayar, bagi je lah dia baik. Nah, masih sampai tahap nak gaduh kan, kau jangan bayar, bayar jaga, bayar je lah. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, jadi jamu makan ni, satunya tuan-tuan saya nak sebut satu lagi berkaitan jamu makan. Janganlah kita jamu makan atas niat nak bersuhur tuan-tuan, ataupun kita riak dalam jamu makan. Kadang-kadang kita nak bertanding, kita jamu makan tu atas dasar nak tanding. Dan bila nak tanding ni tuan-tuan, sampai satu tahap Nabi SAW mengharamkan makan makanan orang yang jamu secara nak tanding. Jamu sebab apa ni? Sebab nak tanding. Siapa yang lebih hebat dalam jamuan dia, maka sampai satu tahap Nabi kata haram kita hadir makan makanan ni. Sebab tuan dia nak tanding, bukan nak tanding pilihan raya. Apa nama Ustaz Azizan ni kat mana? Merlimau. Apa nama? Merlimau
Sungai Lima. Melaka kan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dekat pilihan raya ada juga orang buat jamuan. Itu sebab nak dapatkan meraih undi. Nah, ada baik-baik, ada makna. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian tuan-tuan ni satu lagi ada orang tanya saya berkaitan dengan makan. Kalau kita pergi makan daripada orang yang jamu makan daripada hasil yang haram. Kalau benda tu haram, memang haram lah. Tapi dari hasil yang haram. Dia jamu tu, jamu nasi, jamu apa nama, ayam tak boleh sekarang ni, bahaya lagi. Jamu apa nama, gulai kawah tuan-tuan. Nah, okey, first class. Nah, gulai kawah, ikan keli gabung. Tuan-tuan biasa pergi kenduri kahwin, dia buat apa nama, kenduri dia ikan keli tuan-tuan. Boleh daripada orang lain, tak biasa. Jadi tuan-tuan, yang tu kita makan banyak sikit. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi buat jamuan ini daripada hasilnya, benda tu halal, tapi dia dapat, contohnya ada sahabat saya, ustaz juga dia tuan-tuan. Dia pernah tanya saya, dia kata, Syekh, anak ni ada masalah. Kata anak tak suka dengar masalah. Nah, kata dia, tak payahlah, dia kata nak dengar anak payah ni nak selesai ni. Anak ni ada abang ipar. Abang ipar anak ni tersohor pembeli nombor ekor. Dia kira nombor ekor tegak lah tuan-tuan. Tapi masalahnya, bila dia beli, dia selalu kena. Beli je kena. Tak adalah selalu beli apa nama, tiap-tiap hari beli kena. Ya, tapi banyak kali dia kena. Dalam banyak-banyak dia beli, dia akan kena. Nah, bila kena ni, dia akan buat doa kesyukuran. Nah, dapat 10,000 kesyukuran, 20,000 syukur, 30,000 syukuran. Tapi dia tak bawa pergi buat haji. Haji umrah dia tak pergi dah. Kata bagus lah, dia buat makan gitu lah. Tapi masalahnya dia panggil anak, jadi suka baca doa syukur. Jadi enggak hantar pergi je lah. Nah, dia dalam masalah ni tuan-tuan ni ada dua pandangan ulama. Kalau jenis ni apa nama, kita pergi dalam keadaan kita boleh tegur kemungkaran berlaku, maka kita sangat dianjurkan. Tapi kalau kita pergi ada kemungkaran di situ, kita terlibat sekali, maka hukum dia haram. Tapi dalam masalah memakan makanan yang haram, sumber yang haram, kalau yang ain dia haram macam babi, anjing, ular, gulai kawah ni tak boleh lah. Nah, yang masalahnya benda tu halal tapi sumber dia yang haram, ada dua pandangan ulama. Ada setengah ulama mengatakan hukum dia haram sebab sumber dia haram. Ada juga ulama yang mengatakan halal sebab tanggungjawab mendapatkan benda tu bukannya kita tuan rumah. Takkanlah kita nak pergi rumah orang ni, bila dia buat jamuan kita tanya dia, ni buat makanan ni sumber halal ke haram? Balik lah dia kata. Nah, mesti dia kata dia halal gitu. Nah, saya pernah ada orang bagi kat saya $50. $50. Saya kata kat dia, ni duit betul ke tak betul? Oh, marah dia tuan-tuan. Sebabnya dia cerita kat saya, dia kata dia selalu dapat duit tanpa dia ketahui. Nah, dia cerita kat saya, dia duk buat ni lah, amalan zikir. Dan punca dia pergi ke Mekah. Orang Mekah bagi tahu pada dia, saya nak bagi duit pada hantar.
Dia pun kata nak bagi duit, saya terima. Tapi bukan duit masa tu. Dia kata ada satu-satu masa berlaku pada diri dia, duit akan datang pada dia. Ni kira orang panggil keramat ke apa nama. Nah, saya kata betul ke Haji? Dia Haji lah. Nama dia Haji Ayu. Saya sebut nama dia Ayu, apa nama dia. Dia orang Kelantan. Sebab tu orang Kelantan kaya-kaya, sebab selalu dapat duit macam ni lah. Saya kata, lepas tu dia bila saya kata betul ke Haji selalu dapat, dia sampai tahap dia ambil beg, posh bag dia selalu pakai. Saya jumpa dia lepas kuliah subuh, ada posh bag warna hijau. Warna hijau, warna biru tak jadi kot, warna hijau. Posh bag dia warna hijau tu. Dia buka zip, dua lapis. Posh bag kan dia banyak zip kan. Dia buka dua zip, saya tengok tebal-tebal tu duit dolar Amerika. Yang atas setebal ni, yang bawah tu pun tebal. Maka posh bag dia besar. Yang masalahnya saya tak puas hati, dia tarik yang 50, bukan tarik yang 100. Jadi tuan-tuan ni bila dia cerita, last kali dia pun tarik 1. Dia pun bagi kat saya. Saya pun kata kat dia, duit betul kan ni? Omar pun dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni, bila orang bagi kebaikan pada kita yang bagusnya, kita doa lah pada dia. Betul tak? Itu yang terbaik. Ni kita soal mula, kena halal lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ni, kalau kita tuan-tuan nak ilmu tu, tuan-tuan jumpa saya lepas ni. Tak ada, saya tak ambil pun ilmu lepas ni. Dia bagi tahu saya bacaan-bacaan tertentu, tapi saya tak minat. Bahaya dalam keadaan gitu. Bagi saya, mungkin dia okey lah. Kalau saya tak suka macam tu. Sebab saya ni Melayu mudah, layu. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bila ada orang buat jamuan, maka tuan-tuan, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita pergi makan. Tak payah kita nak tanya, ni daripada hasil halal ke haram? Tuan-tuan, kena halal balik lah tuan-tuan. Tuan-tuan, sidang jamaah yang dirahmati Allah, jam sini betul ke? Ke jam saya yang lambat? Yang ni cepat. Saya baru 36. Dah. Sebab berhenti 145. Nanti kena balik pula lagi. Tuan-tuan, habis yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata pada kita wasilul arham. Wasilul arham makna dia kita menyambung tali silaturahim, hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan ni, kita yang pertama kita letak Islam. Yang kedua bukan Islam. Dua-dua kita kena berhubung secara baik. Bagi orang Islam ada dua di bawah itu. Ada Islam yang hubungan darah dan ada hubungan sekadar agama saja. Tapi kalau bila ada hubungan darah dan sesama Islam, dia ada dua tanggungjawab kita situ. Satunya hubungan sebagai sesama Islam, yang kedua hubungan persaudaraan sedara ni tuan-tuan. Kalau sesama Islam ada satu saja. Jadi tuan-tuan ni, dan sesama bukan Islam, kita buat baik bukan atas dasar agama, tapi atas dasar kemanusiaan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, antara yang perlu kita buat ialah tuan-tuan ni, contoh hari ni kita dekat-dekat raya haji ni, ada setengah-setengah ustaz kita, dia menganjurkan kita buat korban di negara lain. Saya ambil daripada pandangan Dr. Abdul Basit. Dia kata sebaiknya bagi orang yang ingin berkorban di negara lain, Kemboja, Myanmar, Bangladesh,
Mana lagi? Negara yang miskin. Itulah tandanya. Vietnam ada Vietnam. Dekat Kamboja lah. Ada satu lagi, tapi yang ni agak jarang kita jumpa. Program korban di satu lagi yang di Palestin, Syria sekarang ni lah. Dan ada satu lagi yang agak jarang ialah program korban di Mekah. Di Mekah tuan-tuan. Tapi jarang kita jumpa. Tapi disebut oleh Dr. Abdul Basit. Dia kata tuan-tuan ni, kalau kita nak korban tempat lain, kita duduk di Kuala Lumpur, maka tuan-tuan ni, kalau nak korban tempat lain, yang bagusnya kita buat 2 korban. Iaitu pertama di tempat kita, barulah kita boleh buat korban tempat lain. Sebab yang paling penting fadilat dia ialah kita tuan-tuan. Kita sendiri yang buat korban itu, ataupun depan mata kita. Yang kita kirim, kita wakilkan pada orang lain, bagus juga tuan-tuan. Bagus, terutama sekali kita bantu saudara sesama Islam kita yang kesusahan. Cuma satu pandangan daripada Dr. Abdul Basit, dia kata apa? Kalau di Mekah itu, dia kata dia tidak setuju untuk kita buat kat sana. Walaupun ejen-ejen ini menganjurkan dengan alasan, dia kata tuan-tuan korbanlah di Mekah. Sebab di Mekah itu pahala dia 100 kali ganda. Kita buat ibadat sana kan, 100,000 kali ganda bila kita beribadat di Masjidil Haram. Jadi tuan-tuan ni 100,000 kali ganda, maka pahala sana lebih besar banding dengan tempat lain. Cuma masalahnya tuan-tuan, dekat sana daging pada musim haji ni melimpah ruah tuan-tuan. Sampai satu tahap dia orang bazir-bazirkan tuan-tuan. Sebab banyak sangat. Dengan daging korban satu lagi daging dam haji satu hal lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni sampai tahap dia ambil daging gitu-gitu saja. Tak kiki. Nah, tak ambil betul-betul daging. Sebab tu dia buang dalam surau. Jadi kita kena pentingkan kepada tempat-tempat yang lebih utama. Kalau macam Bangladesh, Myanmar, Kamboja ni, Afrika ke dia orang bila sembelih lembu ni, tai je dia buat. Yang lain semua dia pakai. Betul tak? Dengan kulit tuan-tuan ni. Saya tak pernah makan. Orang kata, Ustaz, kopok kulit lembu sedap. Tuan-tuan pernah makan? Siapa pernah makan? Orang kata daripada Indonesia ada. Dia buat kopok kulit lembu. Sedap ya. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, nanti kalau pergi Indonesia beli lebih sikit. Siapa yang pergi kan? Sebab kita tak pernah rasa ni. Bolehlah bagi kawan-kawan. Bagi sekeping cukup lah. Dia ke macam mana? Dia buat macam pupuk biasa ni. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, jadi tuan-tuan, dengan kita buat amalan sedemikian tuan-tuan, maka kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama kita tuan-tuan. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, di tempat kita sendiri pun tuan-tuan, anjuran Nabi SAW pada kita, daging korban ini kita boleh bagi. Dalam Quran sendiri pun disebutkan, kita bagi kepada orang yang meminta-minta. Mana dia orang miskin? Dan juga kepada orang yang tidak meminta-minta, orang kaya. Dalam kita dapat bahagian korban itu, kalau kita di Lembah Kelang ni, biasa kita buat dekat Masjid Surau. Biasanya daging tu kita serah kepada AJK Surau untuk agihkan. Bagi saya di Lembah Kelang ni lebih mudah tuan-tuan. Kalau di kampung-kampung dia kena bagi dulu. Nah, ni bahagian kau 7 bahagian bagi kalau lembu lah. Nah, lepas tu kita sendiri pula lah agih. Dalam bahagian kita tu kita bagi 3 Nabi ajar. Satunya kita jamu secara kita masak. Yang kedua kita sedekah pada orang secara mentah.
dan satu bahagian lagi kita boleh simpan. Ya? Dan simpan ni berapa lama tuan-tuan? Ikut kita. Nah, mak mentua saya simpan setahun. Allah kata lamanya mah kata. Dia buat jamuan tu, dia tanya macam mana daging, okey. Kata mak buat first class lah. Bila lagi nak cek mak mentua kan. Jadi tuan-tuan dia kata apa? Tu daging korban tahun lepas. Tahun lepas punya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, dia ada satu hadis Nabi larang jangan kamu simpan melebihi 3 hari. Makna dia pernah habis. Itu hadis yang telah dimansuhkan. Sebab zaman tu sahabat-sahabat ramai yang memerlukan. Tahun lepas tu benda ni dibatalkan, dinasahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata boleh simpan ikut suka kita. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, amalan yang keempat Nabi suruh kita ialah wasallu bil-lail wan nasu niyam, iaitu mendirikan solat malam yang ketika itu manusia sedang tidur nyenyak. Bangun solat malam ni tuan-tuan, walaupun tuan-tuan hanya sekadar 2 rakaat. Dan ingatlah tuan-tuan, siapa yang boleh teguh dengan solat malam ni, inilah antara orang yang jiwa dia kuat. Jiwa dia kuat. Seorang sahabat saya, bukan ustaz, cikgu tuan-tuan, saya perhatikan dia boleh bila dia bercakap, pelajar semua dia. Bukan setakat pelajar diam, pengetua, cikgu-cikgu pun diam. Tanya kita bercakap, orang lain cakap tuan-tuan. Tapi dia tuan-tuan, bila dia bercakap, tak adalah dia keluarkan suara yang begitu kuat tuan-tuan sehingga tenggelam suara. Tak ada. Orang memerhatikan kata-kata dia. Saya duk perhati tuan-tuan. Maka tuan-tuan, banyak lagi lah benda yang saya tengok pada diri. Saya tanya dia kata tak ada apa dia buat. Cuma sebelum dia pindah, dia bagi tahu pada saya. Sekarang dia pindah balik ke Perlis. Dia mengajar di Perlis. Tanah tumpah darahnya. Bukan darahku, darahku Kelantan. Jadi tuan-tuan, dia bagi tahu dua amalan pada saya tuan-tuan untuk kita kongsi. Ada sahabat saya jumpa di masa maju, satu jemaah. Dia mimpi jumpa Nabi. Dia kata yang ni Nabi bagi tahu pada dia. Termasuk 2 amalan. Apa dia tuan-tuan? Kalau kita tengok dalam hadis pun sama tuan-tuan. Yang pertama dia kata, kalau nak dapat kelebihan tersebut, setiap bulan kena khatam Quran. Khatam Quran. Waktu tu saya tak jumpa mentor itu, dia bagi tahu pada saya serupa lah. Iaitu cara dia membaca Quran ni, nak habis bulan, amalkan setiap waktu solat fardu tu, yang 5 tu baca 4 muka surat. 4 muka surat. Darab dengan 5 jadi 20 muka surat. 20 muka surat satu juzuk. Maka habis. Sehari sejuzuk, 30 hari 30 juzuk. Nah, nak buat ni mula-mula payah tuan-tuan. Saya bagi tahu dekat satu masjid. Orang tu lepas saya kuliah, dia datang jumpa saya. Dia pegang saya, Ustaz, saya habis Quran bulan lepas. Satu Quran. Suka dia tuan-tuan. Lepas tu saya kata, bulan ni okey? Bulan ni hancur. Bulan lepas dia suka tuan-tuan. Sebab dia istiqamah, boleh baca habis tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang kedua tuan-tuan ni, amalan kita yang disebut oleh cikgu tu ialah qiyamul lail, bangun solat malam. Dengan solat malam, ada mak bapak yang datang jumpa di sekolah kan. Dia kata, Ustaz, saya tak boleh nak buat apa dekat anak saya. Saya cakap sepatah, dia cakap 10 patah. Anak lebih banyak cakap pada mak bapak. Tak dengar kata tuan-tuan. Nah, maka kita kadang-kadang bagilah solution penyelesaian macam ni. Kita tahulah kalau dia amal, dapatlah kelebihan. Kalau tak amal, tak tahulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, kita bangunlah qiyamul lail untuk kita dapatkan. Bila orang cakap, yang kita cakap, orang boleh dengar cakap kita tu utama sekali. Anak
isteri dan anak-anak kita. Bagi ibu, jangan sampai, Ustaz, suami saya tak dengar cakap saya. Itu tak perlulah. Nah, jadi tuan-tuan, takkan sampai tahap suami pun nak dengar cakap isteri. Betul tak? Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita amalkanlah amalan solat malam. Dan 4 perkara tadi tuan-tuan ni, menyebarkan salam, 2, jamu orang makan, 3, hubungkan silaturahim, yang keempat, solat pada waktu malam sedangkan manusia sedang tidur. Nabi kata apa? Tadkhulul jannata bisalamin, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Kamu akan masuk syurga dengan selamat. 4 benda yang tadi. Mungkin tuan-tuan boleh buat 4-4. Ada setengah orang boleh buat 3. Ada setengah orang boleh buat 2. Ada setengah orang boleh buat 1. Janganlah ada termasuk manusia yang tak boleh buat langsung. Boleh tuan-tuan? Kita pakat-pakat buat, mudah-mudahan. Saya doakan sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ini. Kita akan masuk syurga dengan ucapan salam ataupun dengan selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja tuan-tuan yang boleh saya kongsi pada tengah hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu memberi manfaat kepada tuan-tuan, dan juga diri saya sendiri saya doakan mudah-mudahan kita beroleh kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla, dan Allah menjauhkan kita daripada segala bala bencana. Mudah-mudahan Allah sentiasa beri petunjuk kepada kita ke arah kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lindungi kita daripada mengikuti ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada agama Allah, daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Aqimus salat.